Masa dia nak bergerak balik daripada Gunung Santobo pergi ke universiti dia, 3 benda yang selalu bermain dalam kepala otak si Nini ni. Pertama, adakah disebabkan seorang perempuan yang ambil sekuntum bunga matahari tu, yang petik bunga tu kan, mungkin itu penyebab kenapa kumpulan yang kedua ni tak turun-turun lagi. Ibarat macam dia punya penglihatan dia tu ditutup tau. Tak tahulah, mungkin sebab tu boleh jadi juga. Yang kedua, apa benda makhluk yang dia nampak dekat kaki bukit tu. 5 hingga 6 orang lelaki tengok berdiri sambil pegang kayu besar. Adakah dia ni disebut sebagai penjaga gunung Santobo tu? Allahuakbar. Dan juga yang ketiga, Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram malam. Terima kasih yang mana sudah pemplit video pada kali ini. Seperti biasa, sebelum-sebelum ni pun banyak kisah seram. Satu kisah kali ini berkait tentang Gunung Santobo. Tak tahulah sebutan macam mana, Santobo macam itulah. Ada yang kata Gunung Santobo ni ada yang menjaga dia, ada yang mengawasi dia. Tapi rasa setiap gunung pun ada penghuni dalam tu. Bukan penghuni daripada kalangan kita lah, adalah daripada kalangan dia. Tempat lain tempat mungkinlah ada orang yang jaga. Lebih kurang gitulah. Kita akan berkongsi satu kisah berkenaan tentang Gunung Santobo, iaitu perkongsian daripada sahabat kita yang bernama Nini. Nak tahu lebih lanjut kisah pada kali ini, jom kita masuk terus ke cerita dia. Let's go. Seorang perempuan bernama Nini, dia ni student di salah sebuah PTA yang ada di Kota Samarahan. Tak silap lagi UiTM rasanya. Dan kisah ni berlaku pada tahun 2015. Nini ni dia duduk dekat universiti dia setahun lebih. Dan katanya sepanjang dia duduk situ, dia tak pernah join apa-apa aktiviti berkait dengan panjat gunung, daki gunung, masuk hutan apa semua, sebab dia ni bukan orang jenis macam tu. Lagipun pengalaman memang zero, tak ada apa-apa pengalaman. Adalah satu hari itu anjuran kolej dia bawa, boleh katakan ramai juga tahu sahabat, pergi ke daki, mendaki Gunung Santobo tu. Pada awalnya dia tak nak pergilah, tapi disebabkan senior dia bagi tahu, kalau korang duduk sini 2-3 tahun, tapi kalau korang tak pernah naik Gunung Santobo ni memang rugi, teramat-amat rugi. Bila dengar je senior dia kata gitu, maka tergerak hatilah tahu nak naik Gunung Santobo ni. Syukurnya dapat juga cerita dekat anak cucu dia. Bukan anak cucu lah, dekat member dia kalau balik ke kampung kan, aku pernah tahu nak Gunung Santobo. Gini cerita dekat member yang lain lah, untuk belajar sekali dengan dia. Katanya dia pergi hari Sabtu, dia pergi 2-3 hari dah lah. Maknanya dia pergi pagi tu, lepas tu dia akan turun terus lah. Tak adalah siapa bermalam dekat situ tahu. Bila pada malam yang dia nak pergi, esok dia nak pergi tu, malam tu dia tidur lambat tahu. Lebih kurang dalam pukul 3 lebih dia tidur. Sebab pada awalnya si Nini ni dia fikir, ni daki gunung biasa je kot, jungle trekking. Lebih kurang macam jungle trekking lah, macam biasa, tak apa-apa. Orang lain ni, member dia yang lain ni, bila nak pergi ni dah prepare tahu, dari segi mental, fizikal. Jangan pernah tahulah macam mana sebab dia pernah naik. Macam Nini tak pernah naik, mungkin dia fikir jungle trekking je kot, tak ada apa-apa masalah, bagainya gitu je lah. Pukul 3 dia tidur dan esok pagi terbabas bangun lebih kurang dalam pukul berapa tak tahu, dan memang lambat lah katanya. Sumpah serana dia dah tahu aku nak naik gunung tapi tidur lambat. Pada muka aku duk main sumpah dia sendiri lah. Bila sampai saja dekat bah, rupa-rupanya dia orang yang terakhir duduk situ. Maknanya memang dia babah ataupun peserta-peserta lain ni memang tunggu dia daripada awal lagi. Bila nak je, bila masuk dalam bah ni, ramai dah mata-mata ni, peserta-peserta lain pun budak kolej dia juga duduk tengok dekat dia. Dan juga ada jugalah suara bunyi, sebab ni lah lambat ni, sebab ni kita pergi lambat ni. Dia banyak sorry, minta maaf. Aku duduk belakang sekali. Tak dia cerita perjalanan dia pergi ke dekat kaki bukit Gunung Santobo tu berapa jam. Bila sampai saja dekat kaki bukit ni, turunlah semua tahu. Bila turun, maka bagilah briefing sikit, lebih kurang macam taklimat lah. Lepas tu pengagihan makanan air. Dia dah agi siap-siap. Maka ada yang nak makan situ, ikutlah nak makan pun silakan makan.
Maka sebelum dia naik gunung, sebelum dia dah start proses dia ni naik ke puncak gunung ni, nak tahu ke puncak gunung ni, maka dia akan perlu daftar dulu dekat kaunter. Dia adalah macam kaunter dia tu, kita kena serahkan pengenalan diri kita lah, mu ni duduk mana sekian-sekian untuk mudah. Dan dia rasa kalau kita naik mana-mana gunung pun dia ada benda macam tu. Maksudnya kita punya kenalan diri kita lah, individu kita. Takut jadi apa-apa macam kehilangan ke, disorok ke, takut tak turun kan. So dia akan tengok dari segi situlah, orang ni dah naik ni daripada pukul apa tapi tak turun lagi. Macam tu lah lebih kurang. Bila dah settle, tepat pukul 9 dia akan naik. Dia ni dipimpin oleh ramai jugalah. Dia macam ada AJK dia, lepas tu dia ada macam ketua program. Dia bawa sampai naik ke puncak gunung. Perjalanan dia naik ni boleh kata memang suka lah. Okay, orang tu duk buat ni memang happy lah, tahu dah semangat. Pagi-pagi lagi kan nak naik ke puncak gunung ni, ke lebih ke dalam 30 ataupun 40 minit macam itulah perjalanan dia. Maka dia berhentilah di satu kawasan kita panggil sebagai mini waterfall. Macam itulah, sebab dia akan ada satu aktiviti berkumpulan di mana setiap kumpulan tu akan diberilah macam 20 orang ke ataupun 10 orang macam itulah. Dan akan setiap grup akan beri satu telur. So daripada telur itulah dia akan balut dengan menggunakan aluminium. Lepas tu akan letak dalam tanah, lepas tu dia akan bakar. Lepas saja settle aktiviti tu para sahabat, maka dia akan teruskan perjalanan sekali lagi, naik ke puncak gunung. Nak tahu puncak gunung lah, tapi tak ada cerita lah pukul berapa lagi. Naik ke puncak gunung, punya naik, maka sampailah di pertengahan, iaitu kita panggil checkpoint yang kedua. Biasa dia panggil F7. Dia pun tak tahulah apa benda F7. Kalau ada yang tahu boleh cerita atau boleh komen ya. Bila sampai saja dekat situ, maka sinilah kalau siapa yang nak rehat silakan. Siapa yang nak makan, nak minum pun apa-apa silakan. Bagi yang beragama Islam, sila solat dulu. Settle solat, lebih kurang dalam 20 minit rehat, maka perjalanan dia untuk naik ke puncak gunung diteruskan macam biasa. Sekarang ni memang member lain ni dah mula rasa letih lah. Yang mana tak pernah sampai ke puncak ataupun tak pernah naik gunung, dia dah rasa letih dah. Kebah-kebah kaki, sakit-sakit paha dah tahu. Termasuklah Nini ni sakit paha juga. Dia lupa nak bagi tahu, dia ada 2 orang lagi member dia yang bernama Afikah dan juga Faiz. Mungkin satu kos lah. Maka perjalanan dia dah naik lah. Dia dah rasa letih. Maksudnya selepas daripada F7 ni nak naik ke puncak gunung, dia naik menggunakan monkey ladder lah. Dia macam kita panggil tangga tahu. 90 darjah naik straight. Dari sinilah dia naik ni. Sambil dia naik dia kata, ya Allah, menyesalnya aku join mendaki ni. Kalau tahu macam ni memang aku tak join sebab letih. Kena ataupun tidak dia dah ada situ. Kena habiskan jugalah macam mana cara sekalipun. Tapi berkat daripada support daripada member ni, dia pun nak hampir sampai. Semasa dia nak sampai ni para sahabat edisi Malam Seram, dia terserempak lah dengan satu kumpulan lain. Maksudnya satu kumpulan ni mungkin bukan daripada kelak dia lah, dia punya pendaki gunung lain lah turun ni. Dan dia bagi tahu juga dekat geng-geng ini, geng-geng ini bagi tahu, korang ni kalau ikut kau dah lambat ni nak naik bukit, betul ke? Macam tu lah dia bagi tahu. Dia orang ni darah muda, tak fikir apa-apa dah. Nak yang penting sekarang ni dah sampai dah. Takkan dah nak penghujung tu nak patah balik turun bawah. Memang dah lah. Jadi nak ataupun tidak dia kena teruskan jugalah naik ke puncak gunung tu para sahabat. Jadi lebih kurang dalam pukul 4. Pukul 4 tepat dia cerita, dan alhamdulillah dia pun sampai di puncak gunung. Dan dia juga termasuk kumpulan yang pertama, sebab dia ada 2 kumpulan tahu. Kumpulan pertama dan juga kumpulan yang kedua. Jadi kumpulan yang pertama ni lah yang sampai dulu di puncak gunung ni. Bila sampai dekat situ, dia orang semua ni macam lega sampai. Duduk dekat situ. Jadi ketua program dan juga AJK yang lain ni bagi macam biasalah, akan bagi taklimat pengenalan tentang sekian-sekian. Jadi siapa yang nak rehat duduk sini, duduk dekat atas tu selama 30 minit. Selesai ambil gambar, mereka selfie apa semua kan, maka turunlah balik. Sebab kalau dekat Sarawak kan, kalau dia turun lambat, takut dia punya cuaca tu dah berubah jadi gelap. Sana kan kalau pukul 6 dah nak gelap tau. Kalau dah lah macam kita pukul 7 lebih barulah gelap. Dia pukul 6 tu dah gelap. Kalau gelap tu takut jadi apa-apa. Dan ketua program tu dia fikir macam mana cara sekalipun perlu sampai dekat kaki bukit, iaitu sebelum gelap dah. Aku turunlah. Semasa pertengahan nak turun, dia jumpalah kumpulan yang kedua. Tak sampai atas lagi kumpulan yang kedua ni. Jadi ketua
program dan juga AJK ni bagi tahulah, korang ni biar betul nak naik ni, kita dah lewat ni buku berapa ni. Tadi tersebut dengan pendaki lain ni, tersebut dengan pendaki dia sendiri, bagi tahu dah lewat ni. Tapi pendaki nombor 2 tu diketuai oleh adalah AJK lain tau. Dia kata, tak apalah, kau turun je dulu, kita akan teruskan perjalanan macam biasa. Sebab rugilah, sebab kita orang dah sampai suku dah ni. Takkan nak kona balik, takkan nak turun balik. Sia-sia lah kita akan sama ni. Dia bagi tahu itu. Maka ketua pun kata, okey, naik je lah. Bila dia ni pun dah naik, jadi kumpulan yang pertama tadi, yang ada Nini kan, member dia tadi, lepas tu turunlah dekat yang mana dia turun tadi, dekat yang mana dia rehat tadi, dekat F7 tu kan. Maka duduk situ sekejap untuk tunggu ketibaan kumpulan yang kedua ni. Tunggu. Masa ni lah dia punya ketua program dan juga AJK ni dah rasa macam tak sedap lah. Duduk pusing-pusing macam duduk bersembar dengan dia punya geng-geng dia lah, AJK dia. Macam mana kita ni? Kita kena tunggu kumpulan yang kedua lagi, tapi kumpulan yang kedua tak sampai-sampai lagi. Apa yang kita kena buat ni? Dia orang becek. Maka macam ni lah, 2-3 orang AJK follow kumpulan yang pertama, turun dulu. Manakala yang lain, maknanya ketua program dan juga yang lain akan tunggu kumpulan yang kedua untuk turun ke bawah. Kalau nak tunggu kumpulan yang ke bawah mungkin lambat juga. Maka dia suruhlah kumpulan tamu ni turun dulu ke bawah untuk sampai dekat kaki gunung tau. Maka turunlah kumpulan yang pertama ni. Bila turun dengan menggunakan laluan Bukit Puteri tak silap lagi. Bila turun dekat sini lah, dia ni cuma berpandukan lampu suluh je lah. Ada yang pakai lampu suluh, ada yang pakai telefon, ada yang pakai power bank, macam tu je lah. Sebab cuaca gelap kan. Masa ni lah si Nini ni pergi cuak Afikah ni, member dia. Cuak belakang. Kenapa kau? Aku rasa ada benda lah yang ikut aku daripada belakang dia. Nini kata, tak payah cakap benda-benda macam tu. Kita turun je macam rasa. Sebab Nini ni memang dah mula rasa tak sedap tau. Sebab apa? Dia rasa bila dia turun tu ada benda je yang follow belakang dia. Ada benda je mata-mata yang tengah perhatikan dia turun ni. Sambil dalam keadaan tak sedap macam tu, dia pun turun juga macam biasa. Berusaha turun, ramailah dia punya tim dia orang kan, peserta-peserta dia orang ni dah mula letih lah, dah tak larat sangat dah. Maka dia nak sampai tu dia dengar lah suara azan. Lega tau. Sini ni kata syukurlah dah sampai, dah nak habis sampai. Tapi masih ada lagi rasa takut selagi tak sampai dekat kaki gunung ni, selagi itulah dia rasa takut. Maka last sekali dia pun sampailah dekat kaki gunung. Satu dia tak ramai lah penduduk-penduduk kampung yang ada dekat Gunung Santobo tu dan juga AJK yang lain sambut dia orang. Bila sampai tu macam 2-3 orang ni memang dah rebah jatuh dah, tak larat punya perasaan tau. Bila sampai dekat situ, duduklah sekejap dekat kaki bukit sambil rehat-rehat. 2-3 orang peserta pendaki kumpulan pertama ni tanyalah, cik, kat sini tak ada jual air mineral ke? Maka marilah pakcik tua ni sambil bawa ice box. Dia bagi tahu lah, okey, saya dah jual RM3, RM5 macam tu lah jual. Dan 2-3 orang peserta lain sempat jugalah kata, sambil kita orang letih macam ni pun ada juga orang yang menjual kan. Tak apalah pakcik, RM10 pun saya sanggup beli. Dah harga punya besar kan. Duduklah situ, rehat-rehat, minum-minum air macam tu kan. Sebab dia punya makanan dia tu dekat atas tu. Turun bawah memang tak berbekalkan minum apa-apa. Dan AJK pun suruh lah peserta yang pertama suruh masuk ke dalam bas. Korang pergi rehat dalam bas lah. Apa yang nak tidur, korang tidur je dulu. Jadi ramai lah naik atas bas masing-masing. Sini ni Afikah dan juga Faiz ni duduk paling depan sekali ni, iaitu betul-betul di belakang driver bas ni. Nini duduk tahu. Dia macam tempat single seat lah duduk situ. Pak duduk sini, dia nampak lah driver bas ni sambil macam tengah risau lah, macam tengah pusing macam tu tengok dekat. Dan driver bas tu bagi tahu, dia kata, sepanjang abang duduk sini, sepanjang abang handle hantar dia punya pendaki-pendaki peserta pergi, tak pernah lagi mana-mana peserta yang turun lambat. Paling lambat katanya pukul 6.30. Pukul 6 memang dah turun, memang dah sampai dekat kaki gunung. Ni dah pukul 8 katanya, tak turun-turun lagi. Memang semua pusing lah masa tu. Jadi sini ni pun paling lama lagi. Tengok memang dia lain ni, dah tidur semua dah. Dia orang ni memang dah tidur keroh letih punya basah kan. Maka duduklah sekejap. Sekali lagi para sahabat edisi Malam Seram, si Afikah ni pun pergi cuek lah si Nini ni. Bila cuek, kenapa dia suruh tutup langsir sebelah si Nini ni? Kenapa? Tutup langsir itulah. Si Nini pun tutup langsir. Dia mari duduk tepi Nini, bagi tahu yang mana si Afikah ni nampak satu sosok, satu makhluk yang ada di sebelah dia. Kau ni Afikah, tak payah fikir lah, duduk macam biasa. Maka
Dia punya bas tu betul-betul menghadap dekat kaki bukit tau. Jadi dia punya cermin depan tu, sini ni nampak lah. Sinilah katanya Nini nampak satu kumpulan lelaki, lebih kurang 5 hingga 6 orang yang duduk betul-betul di hadapan kaki gunung sambil berdiri tegak sasa macam tu. Kita pernah tengok ada sahabat orang yang dalam cerita-cerita Piramli kan, kebanyakan penjaga-penjaga istana kan, dia akan ada benda macam lembing, penjaga macam tu lah. Benda tu sebiji apa yang nampak daripada dia, yang dalam cerita Piramli tu lah. Maksudnya lah dia dah macam terkejut ni. Dia tak cerita dekat member dia ni, dekat Faiz dengan Afiqah ni. Dia cuma duduk. Sempat juga dia baca ayat kursi ni. Dia baca ayat kursi apa semua. Tiba Abang Driver ni bagi tahu lah, korang jaga bas kejap Abang nak turun bawah hisap rokok. Sambil-sambil borak dengan penduduk kampung. Dia pun turun lah, biasa. Sambil duduk atas bas, sambil relax, nak tidur. Tapi tengah fikirkan member dekat atas tu tak turun-turun lagi. Dah pukul 8 lebih tak turun lagi. Satu hal jugalah. Maka duduk sekejap, tiba-tiba bas dia ni dia macam mendak. Mendak ni kira macam ada orang naik lah. Tahu pintu dia kan, bila dah naik tu 2-3 orang ni hululah kepala tengok. Si Faiz, Afiqah, dia juga si Nini ni pergi tengok. Tak ada siapa-siapa pun, tapi dia yakin ada orang yang naik bah. Kali yang pertama dia pun mikir, ada apa-apa. Sandal lagi, duduk macam biasa mungkin letih kan. Si Nini ni duduk tengah baca ayat kursi tak habis-habis lagi. Dua orang ni tengok rehat macam tu. Kali yang kedua, masih lagi benda yang sama. Orang naik atau apa, tapi tak ada lihat kelibat siapa-siapa. Kali yang ketiga pun sama. Seolah-olah ada 3 makhluk para sahabat edisi Malam Seram yang naik dekat atas bah ataupun yang naik ke dalam bah tu. Memang dia tahu ada orang naik, tapi bila dia periksa, bila dia pergi cek, tak ada siapa-siapa. Dia pun macam biasa lah kan, tak fikir apa-apa lah, cuma duduk rehat. Tapi si Nini ni dia rasa macam pelik lah. Rasa macam ke ada benda yang tupan kita orang nak balik sini, nak balik ke universiti ni. Gitu je dia fikir. Maka naiklah seorang AJK yang jaga ni lah, yang hurufkan pendaki ni. Bila naik, korang jat. Dia panggil tu. Dia suruh kan semua orang bangun tau. Bila semua orang ni dah bangun ni, dia kata, okay, aku nak tanya satu benda dekat korang ni. Ada apa-apa yang korang ambil ke semasa korang naik gunung ataupun turun gunung? Sila korang bagi tahu sekarang juga. Dia semua dah pelik lah. Tiba-tiba AJK ni mari tanya ada apa-apa kita akan ambil pun tak. Senyap jugalah. Tapi sekali lagi Abang AJK ni ulang benda sama. Ada apa-apa yang korang ambil ke semasa korang naik gunung ataupun turun gunung? Cuba bagi tahu betul-betul. Muka serius ni, muka macam muka nak marah tau. Maka berdirilah salah seorang perempuan yang duduk paling belakang sekali sambil pegang botol mineral 500ml lah yang kecil tu tau. Botol tu memang air tu memang dah kosong lah. Maka dia pun berjalan lah pergi. Bila sampai depan, dia hulu lah botol ni dekat Abang AJK tu. Bila hulu je para sahabat, Nini ni pun tengok lah. Dia kata dalam botol tu ada sekuntum bunga matahari. Rupa-rupanya perempuan ni dah ambil, dah petik sekuntum bunga matahari ketika mana dia turun ataupun dia naik macam tu lah Gunung Santubun tu. Maka ni lah kena blabber jugalah tahu, kena marah jugalah dengan peserta-peserta yang lain ni, termasuk dengan AJK ni pun marah juga. Dah bagi tahu sebelum ni kalau naik gunung ataupun apa-apa, dah bagi taklimat siap. Naik gunung jangan, kalau boleh jangan sentuh apa-apa, jangan ambil apa-apa pun yang ada dekat situ, sebab benda dekat situ bukan kepunyaan kita. Boleh jadi benda itu ada orang lain yang tanah, boleh jadi benda situ bukan hak kita. Lebih kurang gitulah. Kena marah, duduklah perempuan itu macam biasa. Jadi AJK ni pun turunlah ke bawah. Dan dia ni macam dah rusim tahu, dah macam risau kan, apa benda sebenarnya yang jadi ni. Lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah. Daripada jauh dah nampak dah kaki bukit. Kumpulan yang kedua baru sapa. Masa sabar ni lah ramai yang atas bah ni turun ni, pergi tengok ni masing-masing. Bila pergi je 2-3 orang, kumpulan yang kedua ni dah pensan, rebah terus dah. Memang tak larat sangat dah. Sebab dia orang ni memang tak ada stok makan ni. Minuman pun memang dah tak ada. Yang paling last sekali bila dia naik ke bila dia sampai ke puncak gunung tu pun makanan dah habis dah, minuman dah tak ada dah. Dia bayangkan daripada pukul 4 dekat atas untuk kumpulan yang kedua sampai hampir pukul 9, 8.30 macam tu, sampai dekat bawah 4 jam lebih tahu dia orang tanpa minum apa-apa turun ke bawah. Dan Abang AJK yang duduk sekali yang handle kumpulan yang kedua ataupun ketua yang ada kumpulan yang kedua tu kan, sebab dia ikut kumpulan yang kedua, dan dia bagi tahu, okey,
Apa yang jadi antara kita semua ni, biarlah benda tu rahsia. Itulah yang Dini dengar tahu. Mungkin ada benda yang dia tak ceritakan dekat orang lain. Bila dah ambil semua, yang mana dah pesan-pesan tadi, dah okey balik, masukkanlah dalam bak. Maka dia minum air, sungguh semua okey. Maka dia pun bergerak balik. Semasa dia nak bergerak balik daripada Gunung Santobo pergi ke universiti dia, 3 benda yang selalu bermain dalam kepala otak si Nini ni. Yang pertama, adakah disebabkan seorang perempuan yang ambil sekuntung bunga matahari tu, yang petik bunga tu kan, mungkin itu penyebab kenapa kumpulan yang kedua ni tak turun-turun lagi. Ibarat macam dia punya penglihatan dia tu ditutup tau. Yang kedua, apa benda makhluk yang dia nampak dekat kaki bukit tu. 5 hingga 6 orang lelaki tengok berdiri sambil pegang kayu besar dan juga tubuh sasa tu. Adakah dia ni disebut sebagai penjaga gunung Santobo tu? Allahuakbar. Dan juga yang ketiga, apa benda makhluk yang masuk dalam bah dia tu, iaitu 3 kali dia dengar seperti orang masuk. Bila dia intai, memang tak ada siapa-siapa, dan berkemungkinan besar makhluk yang naik itu nak tupai kan pergi ke tempat universiti dia tahu.